Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Semoga berada dalam keadaan sihat insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya pada hari ini dapat kita bertemu lagi di dalam PDPR Sirah tahun 3. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran 3 iaitu tajuk Mu'jizat, di mana subtopik yang akan kita pelajari pada hari ini ialah unit 2 Mu'jizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad iaitu Al-Quran. Jadi Ustaz Arab, murid-murid semua telah pun bersedia dengan buku teks sirah masing-masing dan boleh rujuk pada muka surat 50 dan juga 51. Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran ini merupakan mukjizat yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat. Jadi mari kita lihat apakah itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran ini kekal sehingga hari kiamat dan terpelihara. Bermakna Al-Quran ni tak boleh ada orang yang nak menyeleweng, orang nak tukar ayat Al-Quran tu, tak boleh, sebab dia dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke hari kiamat. Yang kedua, Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan melalui perantara malaikat Jibril, di mana pada ketika ini secara rasminya Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab, di mana membaca Al-Quran adalah satu ibadah. Jadi kita kena belajar baca Al-Quran kan. Meskipun kita orang Melayu, kita kena belajar baca Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah dari bahasa Arab. Baik, Al-Quran ini diturunkan secara berperingkat. Mari sama-sama kita lihat peringkat penurunan Al-Quran. Peringkat yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Lauh Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Peringkat yang kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaranya iaitu malaikat Jibril secara berperingkat. Berperingkat ni bermakna secara beransur-ansur. Kan Quran yang kita dapat sekarang ni, yang kita baca 30 juzuk kan? Di mana ayat-ayat tersebut diturunkan beransur-ansur, bukan sekaligus dapat banyak tu. Beransur-ansur mengikut kesesuaian keadaan masa tersebut. Jadi Al-Quran ini diturun secara berperingkat selama 23 tahun di 23 tahun, iaitu 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Bermakna keseluruhan dua ni adalah 23 tahun. Baru selesai penurunan Al-Quran tersebut. Baik, seterusnya hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat. Yang pertama, untuk menanamkan akidah yang sempurna. Bermakna Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit supaya umat ketika itu faham satu persatu mengikut peringkat. Mengiringi peristiwa dari masa ke semasa. Ni Ustaz cakap tadi, Al-Quran tu akan diturun, ayat-ayat, setiap ayat itu akan diturunkan dari masa ke masa mengikut kesesuaian keadaan pada ketika itu. Membuktikan tentang mukjizat Al-Quran dan juga untuk membuktikan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Bermakna Al-Quran ni kalam Allah Subhanahu wa taala, bukannya Rasulullah boleh reka, Nabi Muhammad tak reka. Bila Rasulullah terima wahyu, baru Rasulullah boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat dan umat dia yang ada pada ketika itu. Jadi membuktikan Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rasulullah tak boleh bagi sekaligus. Rasulullah kena tunggu wahyu tu dah sampai kat dia, kan, melalui malaikat Jibril, baru Nabi Muhammad boleh sampaikan kepada manusia. Baik, itu saja tajuk kita mukjizat pada hari ini, iaitu Al-Quran. Jadi Ustaz harap murid-murid semua membuat ulang kaji tajuk-tajuk yang lalu dan juga buat aktiviti latihan 1 pada muka surat 52.
Itu saja pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.